Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskandar bin Zulkifli. Saya akan menceritakan iktibar di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum itu, kawan-kawan perlu tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi, kawan-kawan perlu melihat video ini terlebih dahulu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pengertian Isra' dan Mi'raj. Isra' ialah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram terletak di Mekah dan Masjidil Aqsa terletak di Baitul Maqdis, Palestin. Mi'raj pula bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, iaitu alam langit, untuk dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama malaikat Jibril alaihi salam. Peristiwa ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia adalah perjalanan yang jauh dan panjang, tetapi ia berlaku hanya dalam satu malam sahaja. Ia merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebelum baginda dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam Isra' ke Masjidil Aqsa, dada baginda dibelah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk disucikan dengan air Zam-Zam serta membuang ketulan hitam. Ketulan hitam ialah tempat syaitan membisikkan rasa was-was kepada baginda. Kemudian Nabi diisrakan ke Baitul Maqdis. Isra' Rasulullah SAW berlaku pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah ke Madinah bersamaan 621 Masihi. Nabi diisrakan dengan jasad berseteruhnya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dengan menaiki burak bersama-sama malaikat Jibril alaihissalam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, baginda melakukan solat serta mengimami nabi-nabi yang terdahulu. Burak ditambat di pintu masjid, kemudian baginda dibawa naik ke langit. Setelah baginda turun ke bumi, baginda menceritakan kepada kaumnya. Orang yang pertama membenarkan cerita Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itulah Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. Maksud As-Siddiq ialah membenarkan. Antara penyaksian yang penting sewaktu Isra', Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan pelbagai keadaan manusia. Antaranya ialah keadaan kaum yang berjihad ke jalan Allah, keadaan orang yang memakan harta anak yatim, keadaan orang yang makan riba, keadaan lelaki penzina dan sebagainya. Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Nabi dibawa mengikut lapisan-lapisan langit satu persatu sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Baginda bertemu dengan nabi-nabi terdahulu pada setiap lapisan langit. Lapisan pertama, baginda bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapa sekalian manusia. Langit kedua, baginda bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga, baginda bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, baginda bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, baginda bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, baginda bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh, baginda bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai merentasi ketujuh-tujuh langit, baginda dibawa ke Sidratul Muntaha dan kemudian diperlihatkan Nabi Muhammad SAW Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi dimi'rajkan naik menghadap Tuhan sekalian alam, Allah Subhanahu Wa Taala.
asalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan solat sebanyak 50 waktu. Apabila bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menyuruh baginda memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bilangan solat dikurangkan. Akhirnya, baginda mendapat perintah solat dilakukan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Inilah sejarah Allah mensyariatkan solat 5 waktu kepada baginda untuk umatnya. Alhamdulillah, itu sahaja video untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sudah tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi, saya akan menceritakan iktibar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pertama, Nabi Muhammad SAW menerima perintah ibadah solat fardu 5 waktu sehari semalam secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, wajib mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Ketiga, wajib meyakini bahawa Isra' dan Mi'raj itu benar. Keempat, wajib meyakini bahawa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.